Kalau nak cakap, kalau kita nak ukur dari segi wang ringgit, tak berbaloi. Tak berbaloi buat bisnes. Sebab setahu saya, yes, Tuan Afian financial consultant. Tapi Tuan Afian pun seorang business owner. Ada office, ada staff, ada overhead. Saya nak tanya Tuan Afian, best ke tak jadi business owner? Sebab kan baru-baru ni kita dikejutkan, dikabarkan ada satu kereta akhbar ni yang cakap ramai daripada pelajar-pelajar lepasan SPM tak memilih untuk menyambung belajar. Betul. Sebab mereka rasa kalau belajar ni pun apa gunanya? Sebab at the end of the day nak dapat kerja susah. Terutamanya zaman sekarang ni, walaupun dapat kerja sekalipun, gaji tak berapa lumayan. So mereka nampak, better jadi business owner. Kalau tengok posting daripada business owner, free time, time freedom, money freedom, kan, life freedom. And then bukan itu saja, dengan zaman social media ni, kalau kita tengok orang-orang yang bisnes ni, kereta dia, kereta mewah, ambil gambar pula rumah mewah dan sebagainya. So, nak tanya Tuan Afian sendiri, seorang yang dah lama dalam industri ni, industri kewangan, dan juga sebagai seorang business owner. Betul ke best jadi business owner ni? Realiti lah, sebab kita nak kongsi benda real kan, supaya orang tahu. Baik, memanglah kalau kita tengok dekat media sosial, dia kan tunjuklah sisi yang best saja. Kan? Dia tak tunjuk sisi yang nak bayar hutang kereta kan. Dia kan selfie dengan kereta. Dia tunjuk tak realiti nak bayar hutang kereta tu? Kan? Dia kongsi tak realiti dia nak bayar maintenance office tu, maintenance staff dan sebagainya tu kan. Betapa pening nak cari salesnya. Dia macam nilah. Mana-mana pun akan ada lah dia punya pro and con dia. Akhir sekali kita yang pilih. Kita yang pilih hidup kita, jangan kita terpengaruh dengan media sosial, jangan kita terpengaruh dengan orang lain yang kadang-kadang kita rasa insecure tengok orang lain umur sekian-sekian dah berjaya. Aku dah tua ni, tak ada kejayaan lagi kan. Walau sebenarnya bila sebut tentang kejayaan ni subjektif lah kan. Dan bila sebut balik pada soalan yang Doktor kongsikan tadi tentang best ke jadi business owner, kalau tanya saya, takkan saya cakap tak best. Tak boleh kan? Betul saya cakap best kan. Realitinya kita yang tentukan benda tu best ataupun tidak. Saya bagi contoh lah. Saya memang mencuburi bidang bisnes ni sebab saya minat. Saya suka kebebasan. Saya suka bebas. Saya tak suka terikat. Specifically bebas apa tu? Masa lah. Kebebasan masa. Itu yang paling saya best. Saya pilih laluan sendiri. Walaupun sebenarnya kalau tanya orang tough ke tak, sangat tough. Income saya bulan pertama lepas grad 2-300 je. Tahun 2003-2004 tu. Itu ke tahap asnaf zakat peringkat ke bawah tu. Kan? Kalau BRIM time tu ada dapat. Mungkin dapat double. Tapi sebab saya willing untuk tidak bekerja makan gaji. Memang saya tak nak. Saya memang nak berniaga sebab satunya saya terpengaruh dengan Rich Dad Poor Dad tu. Buku tu. Kan? Dan tambah pula sebenarnya sebelum tu masa saya zaman belajar pun saya pernah lah berniaga sikit-sikit. Jadi saya sangkakan berniaga ni taklah susah mana. Sebenarnya susah. Serius susah. Rugi pun ada. Apa yang susah? Supaya orang tahu. Sebab kadang-kadang kita cakap susah. Kerja pun susah. Kerja kena menghadap jam tiap-tiap pagi 2 jam 3 jam. Kan? Tadi pun datang sini pun 2 jam kat drive. Betul. Kan? Tapi mereka kena buat setiap hari. Apa yang menyebabkan benda tu susah sebenarnya dalam bisnes? Satu benda kita kena ingat, bila kita buat bisnes ni, ada sales dan juga ada cost. Yang tu yang kadang-kadang orang tak perasan. Cost tu ada cost yang direct, ada cost yang indirect. Cost direct contoh macam produk lah kan. Produk kita beli RM50, jual RM100. Nampak macam double. Tapi di sebalik tu ada cost-cost lain. Cost masa, kan? Cost postage ke, cost packaging, cost-cost lain yang kita tak kira sebenarnya. Betul. Dan bila kita kira rupanya, alamak untung sikit je. Dan kadang lagi untung makan gaji rupanya. Kan? Makan gaji hujan ke, tak hujan ke, jam ke tak jam ke, ujung bulan tak dapat. Tapi berniaga belum tentu. Betul tak? Betul. Kan? Contohlah kalau berniaga tepi jalan, saya dulu pernah berniaga, tolong makcik saya berniaga pasar malam, bazar Ramadan. Saya pernah juga masuk ke sekolah untuk supply lab bantu mengajar. Contohlah. Dan setiap bisnes ada dia punya musim dia. Berniaga makanan, bazar Ramadan ke, berniaga tepi jalan ke. Contoh macam musim hujan. Sakit. Contoh saya buat bisnes, bisnes masuk sekolah-sekolah ataupun bisnes yang masuk tender kerajaan. Pun ada musim-musim dia. Contoh cuti sekolah 2 bulan. Memang tak ada lah cikgu kat sekolah untuk kita masuk. Betul. Mana-mana bisnes, yang paling penting kita kena balik pada niat kita lah. Kan? Balik pada niat kita, apa tujuan kita buat bisnes tu. Kalau tujuan niat kita buat bisnes sebab nak pecat bos kita, hati-hati. Sungguh. Itu yang dilaung-laungkan. Fire your boss. Kena hati-hati lah. Sebab kena ingat bos kita tu, kita pernah cari rezeki kat situ kan, pernah bagi makan anak bini kat situ. Kalau kita berhenti pun, berhentilah dengan cara baik. Kan orang kata kalau kita keluar, tutup pintu baik-baik, jangan hempas. Mana tahu akan datang, kita kena datang balik ke pintu tersebut. Macam tu. Jadi nasihat saya lah kan, mana-mana pun boleh pilih, tak ada masalah. Dan memang of course lah kalau tanya businessman, of course dia kan cerita yang best. Saya pun akan cerita lah yang best. Sebab saya pun cari orang untuk join bisnes saya. Kan? Doktor pun macam tu lah juga kan. Tapi hakikatnya kena ingat, mana-mana bisnes pun
akan ada sisi gelap dia, dark side dia kan, dan ada musim dia, dan kita kena mana-mana pun akan ada cabaran dia. Tapi yang bestnya bila buat bisnes ni, pertama ialah kebebasan masa, yang tu yang memang saya daripada awal tu kenapa saya pilih. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi satu senjata makan tuan juga. Sebabnya bila kita bebas masa ni, kita bebas lah bangun pukul apa, kita bebas nak keluar rumah pukul apa. Tapi bila kita buat macam tu, memang income kita tak banyak mana lah, tak ada kan. Tapi sebenarnya yang kedua ialah kebebasan sudut kewangan lah kan. Sebab bila kita buat bisnes, of course dia punya income dia unlimited. Betul. Dan sky is the limit. Dia punya ayat bombastik je lah. Tapi realitinya capai ke sky tu memang ada dia punya ada tangga dia tu. Kena panjat kan. Kena panjatnya, kena naik ke atasnya. Macam Mount kan, Everest hilang nafasnya kan. Macam Gunung Everest lah. Betul. Nak panjat Gunung Everest tu okey, memang nampak keindahan alam betul. sekitar tu. Tapi nak naik tu boleh mati. Boleh mati kan? Nak sampai gitu boleh dengan putus oksigen tak tangan ada. dan putus kaki dan sebagainya. Betul lah apa yang Tuan Alfian cakap. So macam saya personally pun, bila apa yang mendorong saya untuk buat bisnes ni, kalau nak cakap, kalau kita nak ukur dari segi wang ringgit, tak berbaloi. Tak berbaloi buat bisnes. Sebab hakikatnya macam saya kan, saya ada buat bisnes. Saya ada beberapa bisnes lah. Kerja saya, walaupun saya cuti untuk syarikat, let's say lah syarikat A kan, syarikat A, tapi syarikat B perlukan saya. So terutamanya kalau bagi mereka yang ada beberapa syarikat lah, so itu yang orang tak nampak. Ataupun kerja kadang-kadang kalau kita kerja makan gaji, pukul 5, pukul 6 dah boleh balik spend time dengan family. Tapi kita, yes, mungkin kita ada masa, time freedom, tapi ada kalanya kita terpaksa gunakan masa tersebut untuk buat sesuatu supaya bisnes kita hidup. Ataupun supaya bisnes kita ni berterusan. Dan bukan itu saja, bisnes ni ada benda-benda yang kita nak buat. Kita tak masuk lagi dari segi, kita cakap pasal sales, kita tak cakap dari segi marketingnya, kita tak cakap dari segi taxnya, kan, accountingnya. Benda-benda yang kadang-kadang saya dapat surat daripada LHDN, kena bayar itu, bayar ini. Dapat daripada company secretary cakap, oh kena bayar inilah, itulah, inilah. Macam, kan, kita rasa macam, ingat buat bisnes senang. Tapi sebenarnya di sebalik bisnes tersebut ada banyak lagi sisi-sisi yang tak ditunjuk. Sebab benda tu tak seksi pun. Bazir masa je tunjuk dekat ada social tunjuk media. berapa nak kena bayar cukai kan. Takkan nak tunjuk, oh hari ni saya pergi LHDN kan, ini yang saya kena bayar setiap bulan. Tak adalah kita nak tunjuk benda tu. Jadi itu sahaja podcast bersama jemputan istimewa kita pada hari ini. Dan kalau anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, bagaimana nak buat pelaburan, apa itu ASB, apa itu Seacrease, bagaimana nak membeli rumah pertama anda, nak beli kereta, senang sahaja, hanya pergi ke channel YouTube Dr. Adam Zubaid. Kat situ saya ada buat beratus-ratus video yang anda boleh binge watch. By the way, siapa lagi yang anda nak saya jemput sebagai tetamu istimewa podcast siri di dalam channel YouTube Dr. Adam Zubaid ini? Nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Mana tahu pilihan anda akan jadi tetamu istimewa yang seterusnya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.